Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me, Pim. And akhirnya setelah bertahun-tahun berbulan-bulan, we are back again to another collab, the show XLOP. Okay, setelah sekian lama, akhirnya aku membawa secara khas kepada anda semua the show di dalam kita punya collab kali ni. Apa khabar the show? Baik, sihat. Busy brother? Depa kata aku hilang sebab aku bengang bagi jadi Yongko. Aku bengang betul ya komen tu. Aku ingat. Aku bengang betul ya komen tu. Ramai dah troll kan, macam, oi, the show terus merajuk tu. Terus tak hitam buat video. Tak, aku sibuk. So dalam video dalam video aku yang terbaru ni aku dah explain, boleh tengok kat situ. Aku ada business. So Pim pun yes. Kita bukannya full time YouTuber Pim kan. Sibuklah sikit dengan kerja. Macam tu lah. Ya, betul. Aku pun tu lah, hampir semua video aku mesti ada orang tanya Fika macam, mana the show. Aku pernah banyak kali explain. So lepas ni harap kalau Fika tiba-tiba hilang lagi, korang faham lah kan kenapa. Alright, yep. So hari ni kita nak sembang pasal kita tak ada lah go through the whole chapter baru ni. Yes, kita tahu chapter baru ni memang menggila guys. Semua orang tengah bercakap pasal benda ni, tak henti-henti. And even One Piece sendiri pun sekarang tengah hangat dengan macam-macam benda. Sebab hari ni One Piece Day Fika kan, semalam dan hari ni. So kalau kau tengok kat YouTube, memang 2 hari diorang buat live macam-macam benda. And then macam, betul lah, macam-macam lah event yang ada kan, dengan apa, interview dan sebagainya. But for now, untuk video kali ni kita nak cakap more tentang basically Shanks lah. Since ini watak yang macam biskut, kejap ada kejap tak ada. Memang susah lah nak nampak kan. Memang susah gila nak nampak. So bila dah ada tu, kenalah cerita pasal dia kan. Tapi chapter ni sebenarnya khas untuk orang yang tak tengok spoiler. Betul. Memang betul. Untuk orang yang tak tengok spoiler and tak tahu apa benda yang mendatang, ini betul-betul macam berdusuk ke jantung lah. Macam, oi, terkejut lah, serius. Aku nampak kapal lah Fika. Aku nampak kapal tu, aku tengok dah kenal sangat lah kapal tu kan. Macam, oi, walaupun 5 tahun tak muncul pun, tapi kenal sangat kapal tu kan. Ini tak boleh ni, apa hal tu tiba ada ni kan. Memang gila lah. Dah lah ada kapal Shanks. Lepas tu Oda cakap pula berdekatan dengan negara Wano kan. Yes kan. Apa macam ayat dia cakap tu lah kan, last time dia dekat situ masa hantar order semua benda kan. Macam memang good time lah. Aku rasa memang sangat masih sesuai untuk dia buat kemunculan lah. Since kita dah memang ke final lah kan. Kita dah ke final saga. So apa lagi Yonko yang ada kan Fika. Kita dah habis dah. Yonko zaman Roger tu dah habis dah basically kan. So yang tinggal BBNU lah. Kalau macam bagi Luffy tu, kita tolak ke tepi lah kan. Shanks antara original Yonko yang diperkenalkan kepada kita kan. Dia Whitebeard, Kaido, Big Mom. So now kau orang yang terakhir daripada original tu untuk cerita lah kan, apa sebenarnya apa yang kau nak buat dalam cerita ni semua benda. Bila Shanks muncul ni Pim, bila kita baca last page untuk Shanks muncul ni Oda buat selama 5 page penuh. Yup, 5 page 5 page penuh. Yang satu benda yang Oda tak pernah buat sebelum ni, 100% pasal Shanks dengan kru dia, macam mana even ada Luffy, tapi itu pun flashback yang melibatkan mereka dengan Luffy. So mereka pula melibatkan mereka dengan Hushu masa mereka nak curi. Oda detail, Oda cerita habis. Dia cuba nak beritahu juga kita, walaupun tak ada lah detail sangat lah, tapi dia cuba nak beritahu macam mana mereka nak curi dekat scene waktu mereka nak curi buah tu kan, Luffy tu. Bila last page untuk kemunculan Shanks tu, yang masa dia pergi jumpa dia punya first mate tu, yang tu Pim, kenapa dia sebut claim Pim? Kenapa dia sebut dia nak pergi claim One Piece, seolah-olah macam One Piece ni tinggal dia nak pergi untuk claim saja. Dia dah tahu One Piece ni dekat mana, dia dah tahu Laugh Tale kat mana, dia tinggal nak pergi claim je. Macam mana Bim? Aku nak tambah sikit lah. Macam okay, first aku suka sebab Oda bagi tunjuk kru-kru dia yang lain.
Okay, sebab selalunya kita kenal Shank dengan kru-kru yang sedia ada, yang kita kenal lah kan. So tapi ingat yang satu panel tu kan ada 3 orang macam mungkin budak intern ke apa benda lah. So aku first aku suka benda tu sebab aku dapat tengok daripada sudut yang lain kan. Diorang punya borak tu macam ui, apa officer semua benda ni macam ada cerita kan. Aku suka benda tu tau. Nak tunjuk kan, nak tunjuk hierarki dalam kumpulan Lanun tu. Yes. Tu aku suka tu. Lepas tu kalau kita tengok kan macam ada seorang tu pula macam aku tak tahu lah dia ni apa, gorila ke apa. So ni pun satu aku suka menarik sebab dia bukan manusia. Dia aku tak tahulah dia bangsa apa, Fika, mix ke entah mana-mana lah yang apa Shank kutip kan. Itu pun aku suka. So maksudnya dia punya kru tu pun mungkin macam meriah jugalah kan. Tak ada lah macam typical manusia saja ke apa benda. So itu menarik lah. And then okay, so berbalik macam apa yang kau cakap tadi. Okay, satu lagi apa yang seronok, sebab benda ni adalah di antara dia dengan Ben Beckman tau. Dia bukan tanya dekat kru dia ke apa benda. Dia macam kenapa tak kenapa Oda perlu buat macam benda tu relax gila. Macam yelah, tadi dia cakap dengan kru dia kan, sebab yelah kru dia nak jumpa Luffy benda. Macam okay, aku tak nak jumpa Luffy lagi kan. Lepas tu tiba-tiba tukar cerita lah pasal Barto lah apa benda. Lepas tu dia pergi dekat band, tuang air je lah. Situasi tu penting tau, sebab dia macam nak chill kejap. Kenapa nak kena tunjuk tuang air, duduk atas meja kan. Lepas tu tanya dia kan, kenapa mesti nak tanya Ben Beckman kan. Macam hey Beck kan, adakah masanya untuk kita pergi claim dia tu kan. Aku suka gila situasi tu. Macam something lah. Macam since kita tahu Ben Beckman antara watak yang mempunyai IQ yang sangat-sangat tinggi dalam cerita ni. Mungkin dia adalah orang kata strategi utama Fika dia dalam cerita ni kan. Mungkin sebab itulah dia tanya Ben macam yelah, is it about time? Sebab nasihat lah. Ya. Tuan nasihat lah. Sebab Shank ni pun walaupun kita tahu dia hebat, mungkin dia ada bodoh-bodoh dia juga kan. Mana tahu Captain kebanyakannya dalam cerita semua bodoh-bodoh. So sebagai orang yang punya IQ kan, kita pun nampak dia ni karakter macam memang chill. Mungkin dia tahu waktu yang sesuai. Sebab time tu ada. Is it about time? Adakah ini masanya yang sesuai untuk kita pergi claim benda tu? So mungkin adalah strategi orang tu kan. Tapi itulah, bila sebut pasal claim, bukan guna ayat pergi find kan, bukan nak pergi cari ataupun bukan nak pergi get it kan. Macam banyak lagi perkataan lain yang kita boleh guna. Kenapa nak guna ayat claim? Tapi itulah Fika, sebab ini adalah fan translation kan daripada TCB. Dia bukan official daripada Manga Plus. So kita relax sikit dululah. Tapi kalau Manga Plus pun guna ayat yang sama, memang gila lah. Memang gila, serius. Sebab yelah macam kau cakap tadi kan Fika, bila dah guna ayat claim, maksudnya dia bukan nak cari, dia bukan nak find. Satu, dia bukan nak find, dia bukan nak pergi cari. Satu, dia bukan nak pergi get, dia bukan nak pergi ambil sesaja. Dia nak dapatkan benda tu macam memang confirm dapat. Maksudnya dah tahu segala-galanya benda lah kan tentang One Piece tu. Just macam yelah, macam kau tahu dia tu kat mana, kau tahu kau boleh ambil, tapi yelah kau nak masa lah kan. Macam tunggu je masa. Oh okay, mungkin ini masanya dah sesuai. Okay, kita pergi. Oi, ini macam. Tapi kenapa dia, Fika? Kenapa dia? Adakah dia nak jadi Pirate King? Banyak faktor Pim. First apa yang sekarang ni kita jangan tengok jauh, kita tengok apa yang ada dalam chapter tu. First kali dia tengok bounty Luffy Nika tu. Dia tengok Nika. Maksudnya ibarat macam bila dia dah tengok Nika dah muncul, and maksudnya Joy Boy dah muncul. Ni adalah masa untuk kita pergi find and claim. Boleh jadi dia nak bantu Luffy. Tapi kalau kita tengok juga apa yang berlaku dalam dialog dekat situ, apa yang berlaku dekat scene dekat situ, dia cakap dia datang ke Wano bukan untuk tujuan nak reunion dengan Luffy. Dia datang ke Wano sebab bila dia dah explain yang dia datang ke Wano, dia cakap bukan tujuan untuk reunion. Dan ingat lagi tak tentang Bartholomew, dia sebut benda tu kat kru dia. Dia sebagai seorang Yonko, bila ada seorang daripada Grand Fleet Luffy yang dah cemarkan dia punya nama, Bartholomew ni memang cari pasal. Dia memang punca, dia memang mat punca balaci Luffy ni. Memang buat hal lah. And
So memang buat. bila bila Bartholomew dah bakar dia punya bendera. Bila bakar bendera tu maksudnya isytihar perang. Bakar Jolly Roger, bakar Jolly Roger Shanks ni bermaksud tu adalah pengisytiharan perang kepada Shanks. Tu satu benda dia yang bukan bakar je, dia letak bendera dia ganti pula bendera Luffy. Dia buat satu benda yang gila kan. Chapter 875 cover story. Dah tunjuk sikit je cover story. Tapi Shanks dah lah dia bakar, dia gantung bendera Luffy dan dia cakap apa pula dekat orang yang ada kat situ, Emperor. So what? Apa? Kurang ajar. Takkan benda tu tak sampai. Takkan benda tu tak sampai ke pengetahuan Shanks. Bila Shanks pun cakap benda tu akan mencalarkan dia punya image kalau dia hanya mendiamkan diri. So bila Shanks sebut dia bukan datang untuk reunion, dan bila dia sebut tentang Bartholomew, bila dia pi daripada kru dia tu, yang rest of the crew, dia pi kepada Ben Beckman, rest of the crew ada seorang sebut, well, I guess bermaksud dia nak bertempur dengan Luffy. Dia datang ke Wano bukan untuk reunion, tapi dia nak bertempur dengan Luffy. Pim, aku nak tanya pendapat hang sikit ya Pim. Kalaulah benda ni betul-betul terjadi, bersediakah Luffy dan krunya? Zoro nak jumpa Ben Beckman, Sanji nak jumpa Lakiru. Usop tak jumpa Pok dia lama kan. Tak pernah jumpa, tak pernah jumpa Pok dia. Tiba-tiba Pok dia main nak cari pasal. Bapak you tak ready gitu benda. Aku rasa nak cakap daripada sudut kekuatan tu susah lah. Okay, bukanlah kita nak memperkecil kekuatan Straw Hats kan. Kita tahu yes, kuat kan, daripada Luffy ke Zoro. Yelah, masing-masing kalau nak cakap tiga orang kan, macam Luffy, Zoro, Sanji, masing-masing dah kalahkan Yonko dan Yonko Commander. So kalau ikutkan dah ready dah, sepatutnya nak lawan dengan Shanks kan. Sebab yelah Shanks tu adalah Yonko dan juga Yonko Commander. Cuma itulah, kita tak tahu sejauh mana kekuatan orang ni. Itu masalah dia kan. Macam adakah jauh lebih. Yelah macam kita tengok, kita boleh tengok macam Big Mom lah, macam Fika kan. Kita tengok, kita dah kenal Big Mom punya Commander. Kita cerita pasal Commander lah kan. Kalau nak bandingkan Commander Big Mom dengan Commander Kaido, aku rasa ganas lagi Commander Kaido. Kalau ikut pendapat aku lah kan. Betul kan? Katakuri je pun dia 1 bilion. Yang lagi dua tu tak sampai 1 bilion tu pun. Kalau nak tengok Queen, King, Jack, aku rasa diorang lagi power lah. Cuma itulah, mungkin boleh jadi yang Shanks punya Commander lagi power daripada Kaido juga. Benda tu memang dah terbukti dah dalam chapter 957 lagi pun kan. Saya cakap yang dorang ni adalah well balanced tu. Well balanced. Okay. Nama-nama para komander untuk Shanks ni memang well known. Memang sangat terkenal sebab apa? Mungkin tapi kekuatan lah. Apa lagi Bim. Dan nama pun Komander Yonko. Nak kata siapa menang siapa kalah tu terlalu awal lah nak cakap. Tapi aku rasa kalau nak cakap pasal ready, aku rasa diorang ready lah. Dah boleh lawan tu lah. Aku berasa ready. Yalah, ni bukan pertemuan antara Yonko dengan BBNU. Ni antara Yonko dengan Yonko. Ni clash of the Yonko crew. Hak tu yang kita kena faham. And setting dia tu Fika, satu lagi setting dia pun cute tau. Sebab kita tahu macam mana cakap. Okay, so since Oda banyak kali memperkenalkan Shanks punya kekuatan ni kepada kita daripada sudut haki. Macam orang the first yang tunjuk kegunaan conqueror haki dan sebagainya, bla 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 lah kan. Macam mana dia tunjuk dekat Whitebeard punya kapal. So seolah macam untuk lawan dengan Shanks, kau punya haki kena power. And bila Oda dah setkan Luffy punya situation, belajar haki daripada start untuk mantapkan lagi dia punya future sights. And kalau the latest ni kan, lawan dengan Kaido dah pandai nak coating dengan dia punya conquer haki. Nampak macam persediaan tu khas untuk Shanks lah kan. Kalau tanya aku lah, macam betul Shanks ni is the powerful, strongest haki user ever. Now dah cukup dah proses untuk Luffy tu, untuk tak ada masalah lah nak pergi lawan dengan dia kan. Aku takut bila fikir. Macam mana kau bayangkan bila Shanks tengok Luffy, kau pandai code kau pandai coating kau punya haki dengan senjata kau. Tak ada senjata lah. Tangan dia lah kan. Tak tahu macam nak cakap. Fika, kau bayangkan kalau diorang clash, diorang punya conqueror haki tu masing-masing keluar kan. Benda tu meletup pula internet. Meletup.
Dengan Kaido pun dah gila kan. Ui, Ni kau bayangkan ini orang pertama. Pedang Shanks tu Takut aku rasa sebenarnya tak ready kita tau. Kita ni yang tak ready nak tengok sebenarnya. Kita tak tahu macam mana kan. Oh gila bila masa tu datang aku tak tahu lah cakap apa. Nasiblah bukan sekarang. Nasib Shanks tak nak jumpa lagi. So kita masih ada masa untuk relax sikit lah. Tapi Fika, tadi kan bila kena cakap pasal Barto, adakah kau nak cakap tadi yang ada sebab kenapa Shanks lalu dekat perairan Wano ni sebab tak jauh dengan tempat yang Barto kacau kat tempat Shanks? Maksud kau itu ke? Sebab bila aku fikir macam tak mustahil juga. Sebab yelah Barto memang dah bergerak dengan geng-geng Luffy masa pergi ke Zou sebelum ni kan. So mungkin kalau dia ke depan lagi, mungkin dia akan lalu area-area berdekatan dengan Wano untuk sampai ke pulau tempat dia buat kecoh. So mungkin itu sebabnya kenapa kita nampak Shanks dekat perairan Wano, sebab dia nak menghala ke situ juga. Ataupun maksud aku tadi Shanks sebut pasal reunion tu, bermaksud dia pergi ke Wano tu nak jumpa Luffy bukan untuk tujuan reunion. Maksudkan macam lawan lah. Memang betul-betul nak jumpa kepala budak ni bukan semata-mata nak pergi cari Bartholomew dak dah. Tak lah, maksud aku macam aku cuba fikir macam apa reason dia tiba-tiba ada dekat perairan tu. Tu aku macam fikir mungkin sebab pulau yang Barto tu buat hal, mungkin ada area-area situ, so dia macam nak pergi singgah kejap ke benda macam tu lah. Tapi itu sure sebelum tu lah. Tapi since kita dah tahu yang dia sekarang nak menghala ke Laugh Tale sebab nak claim One Piece, so menarik jugalah. Mungkin sebab memang Laugh Tale tu area-area dekat dengan Wano or something lah kan, perlu lalu situ ke apa, aku tak sure jugalah. Macam tapi Fika lah, sikit lagi lah aku nak tanya. Since kita tengah cerita pasal Shanks lah, aku pun banyak kali lah orang tanya aku kan, macam okay, pasal Shanks baik, Shanks jahat. Tapi lah kalau untuk kau lah, sebagai pembaca, of course lah, kalau Oda buat dia jahat sekalipun, buat dia baik sekalipun, kita go along tu lah kan. Tapi sebagai kau rasa kau punya pendapat, kau rasa kau prefer dia baik ataupun kau prefer dia jahat? Aku prefer dia baik lah. And buat apalah satu manusia yang jahat ni dia nak korbankan dia punya tangan untuk pertaruhkan kepada seorang budak yang dia sendiri dah explain dekat rally, dia sendiri dah explain dekat Whitebeard, tangan dia tu dia hilang sebab dia pertaruhkan untuk seorang budak daripada generasi baru. Bila dia nak jumpa Luffy, bagi aku dia nak test sendiri adakah Luffy betul-betul layak, adakah budak yang dia sedang pertaruhkan tu betul-betul layak untuk pergi claim One Piece, the One Piece. Aku lebih berpendapat macam tu lah. Shanks kalau dia nak pergi jumpa Luffy, nak lawan Luffy, tak bermaksud dia jahat. Dia pun seorang Yonko, dia pun ada maruah dia selepas Bartholomew buat macam tu. Bukan saja-saja Oda wujudkan Bartholomew pi bakar bendera dia tu. Tu mungkin jadi satu titik lah, satu point untuk Shanks dengan Luffy clash. And Luffy pun tak ada hal untuk nak berlawan dengan Shanks, sebab Luffy kita tahu memang gentle dan dia pun nak berlawan dengan semua Yonko Shanks. Semua Yonko, semua cuma Kaido saja. Cuma Kaido saja yang dia target sebagai first Yonko kan. Tu lah. Hang saja Nabi. Aku of course aku hari tu pun aku dah cakap juga pasal yang kalau aku pun sama kan, aku pun prefer Shanks ni baik, tapi bukanlah semata-mata sebab history yang ada dengan Luffy ke apa. Cuma aku rasa sebab aku dulu rasa macam Mamat ni macam aku lebih suka relationship dia dengan Roger lah. And itu yang macam aku tekankan, yang macam tak mustahil untuk Shanks ni dah untuk nak dapatkan One Piece, nak pergi ke Laugh Tale sebagai kru yang indeed berada di dalam Final Voyage. Sebab saya cakap dalam kru Roger boleh katakan macam semua orang dah bersara lah kan.
Kita pernah jumpa Crocus pun relax je. Relic pun relax je. Gaban tu semua lain-lain tak nampak lagi lah kan. Yang aktif betul-betul daripada kru diorang tu pun basically just Buggy and Shanks lah. Buggy tu kita boleh tolak ke tepi lah. On the serious note, dia ni memang pelik-pelik sikit. Shank dia je nampak macam serius sedikit kan. Sebab yelah dia kita faham yang macam mana dia pergi ke level Yonko tu. Berbeza sedikit dengan cara Buggy tu untuk pergi ke level Yonko kan. So tu aku rasa macam okay, so Shank mungkin dia serius lah dalam dia punya misi. Kalau dia indeed ada dapat certain situation. Sebab benda yang sangat-sangat aku nak tahu untuk Shank ni adalah masa dia berpisah dengan Roger, yang dia menangis kan. Ada something yang Roger cakap dengan dia, lepas tu dia nangis. Itu satu situation yang buat aku rasa macam relationship dia dengan Roger ni mesti something yang sangat-sangat menarik di dalam cerita. Kan. Sebab itu bukan tangisan yang nak berpisah. Itu bukan tangisan yang macam sorry Shank, aku nak quit ke benda. Tak, bukan, aku tak rasa itu. Mesti ada lebih. Sebab kita nampak lagi sekali dia nangis masa yang Roger punya hukuman bunuh. Tapi tu kita nampak juga Shank menangis. So itu boleh nampak yang dia nangis disebabkan kematian ataupun perpisahan dia dengan Roger lah. Tapi yang masa yang dekat kapal tu, aku rasa itu lain. Itu ada something yang tak bukan berkaitan dengan perpisahan lah. Aku rasa ada rahsia di sebalik tu. Itu yang aku nak sangat tahu. And aku rasa itu point yang mungkin berkait dengan love tale ke something, dengan history or something lah. Satu benda yang kita tak boleh nak teka. Satu benda kita agak susah nak teka. And sebab itulah aku percaya yang macam bila dia ada satu relationship yang baik dengan Roger, and kita tahu Roger tu baik, tu yang aku rasa macam okay, Shank supposed to be baik lah. Aku agak susah nak terima kalau tiba-tiba dia side dengan WG ke apa benda kan. Tapi of course lah, aku pun tak nak halang cerita yang orang dah buat. Kita boleh fikir macam ni Fika. Tapi kau tahulah dia punya twist tu macam mana kan. Kita cakap macam ni, kalau dia twist kita tahu macam mana, memang kita pun tak dapat nak lawan kan. Tapi itulah, kita kena bersedia lah untuk terima hakikat yang mungkin pahit untuk kita terima. Tapi ya, betul. mungkin tu jalan cerita yang Oda nak buat kan. Kita kadang-kadang kita rasa macam bengang sebab tak ikut dengan apa yang kita nak. Tapi Mambat tu pandai je. Dia macam Zoro. Okay, kita selit sikit lah. Macam Zoro lah kan. Kita dah penat-penat Shibutsuki Zoro lah apa benda. Padan muka kan. Tak ada benda tu tak berlaku kan. So dia boleh jadi benda sama macam Shank lah kan. Kita rasa dia baik-baik, tiba-tiba jadi jahat. So just ready lah dengan apa yang akan datang. Kalau benda tu aku teringat Ryokugyu. Itu pun satu lagi lah. Itu pun sama. Seorang yang kita rasa macam dia ni sangat cool. Dia ni mesti memang cool lah. Last kali seorang yang Oda betul-betul dengan satu chapter Oda twist pop. Memang mindset kita dekat Ryokugyu ni hang ni memang sampah. Hang ni memang Emira yang paling teruk lah. Hang memang balaci world government lah. Hang macam lah. Sebab sebelum ni macam ada harapan tau lagi Fika. Macam mungkin nak try jadi kru pula seorang Emiril yang bagus di mata Akainu. At least lah kita tak nampak perangai lah, just nak nampak. Tapi dekat chapter ni memang dah tutup segala-galanya. Memang teruk. Memang haprak Bila dia kau tahu, bila dia cakap Celestial Dragon are gods, dah habis. Kat situ je. Dah lah, tak payah fikir dah lah. Mambat ni ex-CPO ke apa kan. Macam Akainu pun tak cakap macam tu. Akainu pun tak ada cakap macam tu. Tapi hang punya reaction marah betul dekat Ryokugyu. Aku benci betul. Benci betul aku. Geram dia Fika. Sebab dia boleh cakap macam yelah, sebab kata ada law kat sini yang negara yang bukan berkaitan dengan WG dan sebagainya kan. So kalau korang semua mati pun tak ada apa, tak ada siapa kisah. Aku rasa macam betul lah, dia jenis perangai yang macam tak kisah bunuh orang semua benda. Kau marine good, kau tak sepatutnya ada sifat-sifat yang macam tu. Aku memang geram betul lah. Sah betul lah. Puji Tora je lah harapan kita. Itu je lah. Aduh, Kizaru memang tak ambil pot apa-apa kan. Itu memang buat hal sendiri. Yang tu memang kita dah putus harapan lah. Itu memang tak boleh buat apa. Aduh, Ryokugyu kecewa Aokiji seorang ya Pim. Aokiji seorang Aokiji lah. Walaupun
Walaupun bukan admirer kan, harap adalah something dia boleh buat. Tapi macam tu lah. Tapi ini dah contoh dia yang kita kena ready dengan apa yang akan mendatang. Kalau itulah apa yang diplan untuk untuk Shank, sorry. Tapi harap-harapnya tak lah kan. Janganlah Oda membuat kita sebegini. Oh, perit rasanya. Kau bayangkan kalau Shank yang cakap macam tu kan, actually I am a celestial dragon and we are the gods of the world. Bila dia keluar ayat macam tu, kalau memang aku tak tahulah. Tak tahulah apa yang aku boleh bagi reaksi kat situ. Mika stop terus lah reaction tu. Tak payah dah lah sambung. Memang perit lah, perit, sangat-sangat perit. Ui, macam rasa keluar pula haki dia kat aku tu nanti. Lemah tu rasa. Okay dah, kita jangan cakap pasal benda tu. Aku rasa itu saja untuk Shank. Kita jangan terlalu push sangat. Dan tak sedar hati. Tiba-tiba tak sedar hati tau. Kau hari cakap pasal arah maki. Aku dah tak boleh. Kita punya segmen apa, dua orang ni kan. Mula-mula tu sembang serius. Lepas tu bila dah masuk kat minit 30, tak sakit. Dia mula merepek. Tintong. Kerak. Tintong lah. Kerak. Tak boleh lah. Letih kan. Kau ada apa-apa lagi nak tambah? Kau ada apa-apa lagi nak tambah? Tak ada. Itulah. Aku rasa last pun kalau aku nak cakap itulah. Aku harap itulah kita dapat tengok lebih lah Shank since memang akan lebih. Ni apa, Pim. Aku hampir panggil Hang Shank sebab tadi, Pim. Aduh, hampir tu panggil Shank. Rambut sama dah. Kau jangan sampai aku cosplay tengok movie dia nanti. Datang-datang rambut warna merah kan. Tiba-tiba awak mata Pim kan. Bercakap kat sini kan. Oh, cosplay. So macam tu lah, Pim. Kita akan tengok lama Shank lepas ni kita kena bersedia. Oda akan selalu lah bagi aku tunjukkan Shank sebab dia dah sampai Wano. Takkanlah sampai tu dia nak belah ya. Dia memang akan singgah ke Wano. Dia dan dia cakap dia bukan tujuan untuk reunion. Tapi macam yang cakap tadi ya, Emperor versus Emperor lah. Itu lah. Alright, so itu saja kita orang punya perbincangan untuk Shanks yang ending dia agak merisaukan. Sekarang kita nak cakap pasal, kita bukan nak cakap tapi next time sebab video ni kemungkinan dah panjang gila kan. Okay, so kita nak drag lagi masa. Next time kita akan cakap pula pasal seorang lagi Yonko yang bukan Yonko di dalam kategori pirate lah. Okay, a Flame Emperor. Special sikit tajuk dia, Flame Emperor. Tajuk tu memang untuk dia. And nama tu pun memang khas lah untuk dia kan, Flame Emperor, iaitu Sabo. Ini nanti kita akan cakap pasal dia. Kita akan cakap pasal Revo Army, dengan apalah yang berlaku dekat Reverie, dekat Merihua tu semua benda kan, dengan situasi koma dan sebagainya. Itu nanti kita akan cakap kemudian lah, sebab ini pun confirm akan jadi panjang. There's a lot of thing. Banyak gila kan. Banyak. Dia cerita dia, kita nak kupaskan pasal jawapan kepada misteri yang berlaku sewaktu. Dia misteri kepada insiden yang berlaku dekat Merihua sewaktu Reverie berlangsung lah. So benda tu yang kami akan sembang. So itu saja daripada kami. Thank you so much guys for watching the return of the show as LOP Collab. So stay tune untuk video-video yang akan datang. Jangan lupa keep on supporting the show, LOP, juga nakama-nakama YouTuber yang lain. Sampai situ saja. Pim, cuma aku nak ambil peluang ni untuk aku nak luahkan lah, Pim. Nak luahkan, Pim, tolong lah Pim buat satu video eksklusif. Hang Pim, eksklusif. Jangan semata-mata untuk Hang. Ini untuk Hang. Benda ni aku dah macam ish aku geram. Apa dia? Tolong jangan buat video reaction saja. Kami ni viewers Hang, termasuk aku sendiri nak tengok Hang bercakap pendapat Hang tentang bukan review pun, pendapat Hang tentang macam dulu, macam mula-mula Hang buat YouTube dulu. Reaction
teruskan. Tapi video-video macam tu lah. Itulah salahnya aku pun sama macam kau. Busy. Macam mana? Kau tahu aku sampai satu masa aku terpaksa buat sampai 3 kerja kan. Macam tengah kerja office, atau aku terpaksa buat freelance job, lepas tu dalam masa sama aku terpaksa buat content semua dia. So content untuk YouTube lah kan, macam chat SBS ke apa benda. So itulah aku sedih sebenarnya sebab hari tu pun ada orang tanya aku, Fika, macam character review dulu kan aku buat kan, macam tak ada ke character review ke apa benda kan. Lepas tu hari tu pun ada orang suggest pasal Kumar, since Kumar pun dah naik balik nama dia kan. Itulah, bukan tak nak buat, tapi masa tu agak limited. Tapi itulah, insyaAllah lah, kalau ada masa memang akan buat lah. Sebulan sekali pun tak apa. Kau tahu aku punya teruk tu, aku setiap kali aku buat keluar segmen baru kan, macam acah-acah lah, buat keluar bedtime theory lah, segmen borak lah, segmen tu lah, segmen ni, dalam 2-3 video dah lesap. Tahu-tahu dah tak ada dah. Geram tu lah. Aku sendiri pun stres. Aduh. Pasal hang boleh berspontan Pim. Tu satu benda yang aku tak ada. Aku tak boleh spontan. Aku cuba dah buat video spontan, memang mengarut lah, memang merapu gila. Aku perlukan skrip. Aku perlukan skrip untuk aku tulis, untuk aku susah. Itu sebablah aku buat live, Fika. So basically setiap Jumaat 10 malam memang aku akan cuba buat live lah. Itu je aku rasa yang aku mampu untuk buat something yang lain daripada selain daripada reaction. Pendapat untuk luahkan pendapat share lah. Cuma itulah, itu pun sama macam hari tu pun aku cakap, aku just mampu bagi share based on apa yang ada pada waktu. Sebab kita tak ada masa juga kan, benda baru kita react, benda baru keluar hari yang sama. So benda kan malam tu sebenarnya patutnya masa untuk rehat, tapi aku ambil juga masa tu untuk bercakap. Tapi bercakap based on apa yang kita dapat fikir lah kan. Aku geram. Tak adalah kita sempat nak kaji. Aku geram hamba yang live, sebab kadang-kadang suara tak dengar. Semalam hari tu aku nampak ada orang pasang kabel lah kat bawah tu. So harap-harap ni internet semua dah okey, dah ada Unify, dah ada yang lagi power, line yang lagi laju. Harap-harap lepas tu dah okey lah. Serius aku pun macam itu risiko lah, Fika, betul. Itu memang risiko untuk buat live untuk aku. Lepas dulu lagi lah basically kan, dengan lag, video lag, suara tak betul lah apa benda, memang macam masalah. Benda yang kena ready kat lah. Banyak betul benda yang kita kena ready Tapi sebenarnya The Show X LOP ni pun itulah tujuan dia, Pim. Betul itulah dia. Kalau kita tak mampu nak bagi review yang mantap, inilah kita. Dia macam discussion antara dua orang lah kan. Tapi instead of kita discuss secara offline, kita discuss secara online, and kita teruslah jadikan konten untuk orang semua benda kan. So yeah, that's it lah. Kau tak nak bye-bye? Rasa sangat awesome. Diorang rindu, Fika. Diorang rindu lah. Okay guys, so sampai situ saja. Kami ni yang aku selalu sebut, kami ni maksudnya community One Piece lah. Aku, Pim, Kimi, kawan-kawan kami yang lain, Faiz apa semua, Wipro apa semua. So kami akan terus menghasilkan karya-karya yang berkualiti lah untuk sajian anda semua. So this is for you. You guys sangat-sangat awesome. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.